Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan dalam Islam ni, hari raya ni satu hari pada satu Syawal, Idul Fitri. Tetapi ikut huruf masyarakat kita, bukan lagi sebulan hari raya, kadang-kadang lebih daripada Syawal pun hari raya. Jadi atas dasar huruf kita ni, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk je Syawal, kami di Global Unity Network memang sibuk. Sibuk dengan program-program majlis hari raya, tetapi melibatkan kepimpinan-kepimpinan, ketua-ketua masyarakat yang bukan beragama Islam. Contohnya, besok pagi pun kami ada program. Ada program di Kuala Langat. Program untuk buat majlis hari raya, tetapi diambil kesempatan ini untuk diraihkan masyarakat non-Muslim, termasuk juga ketua-ketua yang bukan beragama Islam untuk bersama-sama. Dan dalam itu kita menyampaikan dakwah, tetapi secara halus, insya-Allah. Dan seterusnya pada hari Isnin, dari Jepun datanglah Masjid Wilayah Persekutuan sebagai contoh akan menganjurkan open house di masjid daripada pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Sekali lagi kami di Unity diberikan tanggungjawab untuk mengajak sahabat-sahabat, kawan-kawan yang bukan beragama Islam, khususnya ketua-ketua masyarakat di kalangan non-Muslim untuk bersama-sama. Itu hari Isnin. Kemudian pada hari Sabtu depan, Jawi akan menganjurkan majlis open house hari raya di Dataran Merdeka. Dijangka hadir dalam 10-15 ribu orang. Tetapi macam 2-3 tahun yang lepas pun pernah dianjurkan, dia biasanya jadi sampai double. Yang itu ada kambing goreng, ada durian, insya-Allah. So sekali lagi, macam kami di Unity diberikan tanggungjawab, panggillah ketua-ketua non-Muslim ni datang bersama-sama dengan majlis ini. Tetapi bila kita, dan kemudian kami di Unity insya-Allah di Plaza Perkeliling, kami pun buat open house juga. Dan juga berangkaplah, kami pun baru selesai renovasi dan sebagainya, usaha membeli pusat dakwah Unity ini pada 29 Mei, hari Ahad. Kami ada kursus sebenarnya. Pada 28, 29 ada kursus. Dan 29 tu selesai kursus pukul 6 petang, kita buat open house. Cuma bila kami Unity buat open house, berbeza sikit. Kalau tahun-tahun sebelum ini, yang ramai datangi non-Muslim. Kemudian kami ada sudut-sudut. Dekat Unity itu kami akan letak sudut. Padri Kristian kita letak satu sudut. Lepas tu ada Sami Hindu, wakil agama Hindu satu sudut. Kalau wakil daripada Buddha satu sudut. Wakil daripada agama Sikh, sudut-sudut yang berbeza-beza. Jadi siapa-siapa yang kunjung Unity open house tadi ada peluang untuk berdialog. Kalau nak dialog pasal Kristian, nak cerita pasal agama Kristian, jumpa dengan padri. Nak cerita pasal agama Hindu, ada wakil agama Hindu. Nak cerita pasal agama Buddha, ada wakil agama Buddha. Itu kelainan open house kami. Dan macam tahun-tahun lepas ni, bila kami buat open house, katakan pukul 2 sampai pukul 6 petang ataupun 7 petang, yang non-Muslim tu sebelum pukul 2 lagi dah datang dah. Semangat dia. Kemudian pukul 9 malam, 10 malam belum balik lagi. Itu semangat. Jadi pada kami lah, bila masuk aja musim bulan Syawal ini, memang kita akan sibuk. Dan cuma yang kesiannya, wakil-wakil dan muslimnya orang yang sama aja, ketua-ketua ni orang yang sama. Tapi yang nak jemput dia ramai-ramai, mereka pun yang lebih sibuk nanti. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bukan itu tajuk kita pada malam ini. Tajuk kita pada malam ini adalah, cara ringkasnya, Al-Quran dan sains moden. Itu tajuk kita pada hari ini.
Kenapakah kita pilih tajuk ini? Ini sebagai susulan kepada apa yang telah kita bincang sebelum-sebelum ini. Kalau kita lihat antara pengisian yang telah kita lakukan sebelum ini, antaranya ialah bila kita nak berdakwah dengan orang-orang Kristian, kita sendiri perlulah tahu apa itu asas-asas dalam ajaran agama Kristian. Kalau kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu, kita kena tahu apa asas dalam agama Hindu, apa ajaran dia. Begitu juga bila kita nak berdakwah dengan orang-orang Cina dalam konteks di Malaysia sebagai contoh. Kita perlu tahu apa kandungan pengajaran dalam ajaran agama Buddha, agama Taois, agama Confucianism sebagai contoh. Ini telah kita bincangkan. Tetapi soalan yang saya nak timbulkan sekarang ialah, kalau kita berdakwah dengan orang Kristian, kita akan banyak rujuk kepada Bible. Kalau kita dakwah dengan orang Hindu, kita banyak rujuk kitab suci agama Hindu seperti Veda, Upanishad, Puranas, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita dan sebagainya. Kalau kita berdakwah dengan orang Buddhis, kita rujuk kepada Tripitaka ataupun petikan-petikan daripada kata-kata Siddhartha Gautama Buddha. Kalau kita berdakwah dengan orang yang beramal dengan agama Taoism, maka kita akan rujuk petikan-petikan daripada kitab Tao Te Ching sebagai contoh. Soalan tuan-tuan dan puan, hari ini ramai juga yang tak ada agama. Ada antara mereka yang kita jumpa, mereka ni ateis, mereka ni agnostik. Tahukah apa beza ateis dengan agnostik? Tak pasti. Okey, perbezaan pertama adalah ejaan. Ejaan dia tak sama. Jawapan betul, tapi bukan itu jawapan yang dicari tak. Sebenarnya begini tuan-tuan dan puan. Kalau kita sebut agnostik lah sebagai contoh. Daripada perkataan gnostik, gnostik artinya ilmu, pengetahuan. Bila sebut agnostik artinya tak ada pengetahuan. So agnostik ni dia tak pasti Tuhan ada atau tidak. Dia tak pasti. Mungkin ada Tuhan, mungkin tak ada Tuhan. Ada antara mereka dia pegang pada satu kuasa tetapi tidak beragama. Itu agnostik. Maybe there is God, maybe there is not God. Dia tak pasti. Kalau atheist, theist artinya Tuhan. Atheist artinya tiada Tuhan. So orang atheist ni percaya ke tak percaya? Percaya. Orang atheist percaya Tuhan tidak wujud. Itu kepercayaan dia. So bila kita sebut atheist, dia kata Tuhan tidak ada, there is no God. Ini sebagai ringkas saja. Dia ada pecahan-pecahan lagi, tapi sebagai ringkas. Kalau sebut agnostik, tak pasti, mungkin ada Tuhan, mungkin tiada Tuhan, atau ada kuasa besar. Kalau atheist, dia kata tidak ada Tuhan, Tuhan tidak wujud. Maka soalan yang saya nak tanya kepada anda, kalau kita berdakwah dengan atheist, dengan agnostik, macam mana kita nak buat? Kalau orang Hindu ada kitab dia, Kristian ada kitab dia. Tuan-tuan dan puan, orang ateis dengan agnostik pun ada kitab dia, ada. Orang ateis pun ada kitab dia, agnostik pun ada kitab dia. Apa kitab dia? Kebiasaannya adalah sains dan logik. Jadi bila kita berdepan dengan orang ateis, kita berdepan dengan orang agnostik, kita gunakan lebih banyak perbincangan kita fokus kepada sains moden dan juga logik akal. Itu yang banyak kita akan gunakan. Kalau jumpa dengan Kristian, saya akan banyak gunakan daripada Bible untuk sama-sama kita bincang tentang Bible. Kalau jumpa dengan orang Hindu, saya akan gunakan daripada kitab-kitab suci dalam agama Hindu. So bila jumpa ateis dengan agnostik, banyak gunakan sains dan logik. Tapi bila kita guna sains dan logik, bukan hanya terhad kepada ateis dan agnostik saja, tidak. Sains dan logik boleh juga kita gunakan bila kita berjumpa dengan penganut-penganut agama lain. Jumpa dengan Kristian, boleh guna sains dan logik. Kalau jumpa dengan orang Hindu, boleh guna sains dan logik.
Sebab hari ini dalam masyarakat dunia kita secara umum, secara lazimnya mereka banyak merujuk kepada sains dan logik. Itu yang pertama. Sebab tu kita gunakan tajuk kita hari ini Al-Quran dan sains moden. Perkara kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi-Nabi ini diberikan mukjizat, dan mukjizat mereka adalah sesuai dengan zaman mereka, dengan era mereka. Sebagai contoh, di zaman Nabi Musa alaihissalam, pada zaman itu sangat-sangat yang berlaku keliling masyarakat mereka pada waktu itu adalah sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bila berlawan dengan ahli-ahli sihir Firaun sebagai contoh. Okey, Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk campakkan tongkatnya menjadi ular besar dan mendengar ular-ular sihir-sihir yang lain. Ini sebagai contoh. Kalau kita ambil contoh mukjizat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, era pada waktu itu adalah perubatan. Maka Nabi Isa alaihissalam sebagaimana juga disebut dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 110, Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat dapat menghidupkan yang mati, dapat menyembuhkan yang sakit kusta sebagai contoh, yang buta dicelitkan. Ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita, Nabi yang kita sayangi, yang kita cintai. Nabi Muhammad diberikan pelbagai mukjizat sebenarnya. Tetapi kita tak cerita tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu mukjizat yang paling besar, iaitu Al-Quran itu sendiri. Betul kan? Nabi Muhammad bukan hanya diberi Al-Quran, ada juga mukjizat-mukjizat lain. Tetapi bila kita sebut tentang Al-Quran, Al-Quran adalah mukjizat segala mukjizat. Al-Quran bagi kita adalah mukjizat yang hidup. Kenapa? Kita ambil contoh di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu apa eranya? Eranya adalah penguasaan bahasa. Di zaman itu kita lihat orang Arab jahiliyah pada zaman itu, mereka akan adakan tournament, pertandingan siapa yang boleh baca syair yang panjang, hanya berhafalan dan sebagainya. Mereka macam piala dunia lah contohnya. Mereka adakan pertandingan demi pertandingan. Tetapi bila ayat-ayat Quran mulai turun, dibubarkan pertandingan. Sebab mukjizat dalam Al-Quran dari segi bahasanya melampaui, mengatasi akal manusia pada waktu itu. Orang yang betul-betul menguasai bahasa, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tahu Al-Quran ini bukan daripada manusia. Al-Quran ini adalah lebih melampaui pemikiran manusia. So era pada zaman Nabi Muhammad adalah bahasa, dan Al-Quran cukup hebat. Orang yang menguasai bahasa, dia tahu Al-Quran bukan daripada manusia. Malah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencabar kita. Kalau kamu katakan Al-Quran ini bukan dari Allah, maka bawalah satu lagi Quran macamnya. Tak dapat. Okey, diskaun 90%. Bawa 10 surah seperti dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran semua sekali ada 114 surah. Allah cabar, kalau kamu kata Al-Quran bukan dari Allah, bawa 10 surah, 10 surah. Tak dapat. Okey, diskaun 99%. Bawa satu surah, buat satu surah saja macam Al-Quran. Dan di zaman Nabi, mereka era pada waktu itu memang menguasai bahasa. Dan mereka bukan tak cuba, tapi gagal. Satu surah seperti Al-Quran pun tak boleh nak bawa. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, apakah era kita? Apa dia era kita pada hari ini? Saya akan sebutlah secara umumnya sains dan teknologi sebagai contoh. Kita sebut tentang sains moden sebagai contoh. Itu era kita. Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lepas. 1400 years ago. Dan hari ini bila kita mengkaji Al-Quran,
Subhanallah, mengatasi pemikiran manusia pada zaman ini termasuk untuk sains moden. Nanti saya akan bincang kembali kenapa saya kata begitu. Ini kita ambil contoh ayat-ayat sains yang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi sebelum saya mulakan, saya nak buat sedikit disclaimer dulu, sedikit penafian. Yang pertama, Al-Quran bukan buku sains moden. Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT, adalah panduan bimbingan untuk semua manusia. Seperti mana juga disebut dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat nombor 185. Penafian yang pertama, Al-Quran bukan sains moden, bukan buku sains moden. Tapi dalam Al-Quran boleh mengandungi ayat-ayat yang berkaitan dengan penemuan-penemuan sains moden. Kalau kita lihat daripada ceramah Dr. Zakir Naik sebagai contoh, Dr. Zakir Naik mengatakan dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 1,000 ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan penemuan-penemuan sains moden. More than 1,000 verses of the Quran refers to the modern science. Itu menurut Dr. Zakir Naik sebagai contoh. Tapi sekali lagi saya kata, Al-Quran bukan buku sains moden, tapi Al-Quran adalah wahyu dari Allah SWT. Kami boleh mengandungi ayat-ayat yang berkaitan dengan penemuan-penemuan sains moden. Are you good? Okey. Kedua, orang-orang Arab di zaman Nabi SAW, sebelum sampainya Islam kepada mereka, mereka juga dikenali sebagai Arab Jahiliyah. Betul kan? Mereka dikenali sebagai Arab Jahiliyah, betul? Dan mereka juga mengamalkan ada banyak kepercayaan khurafat, superstitious. Dan bila turunnya ayat-ayat Quran ini membetulkan kepercayaan khurafat tadi. Ada banyak contoh, saya bagi satu contoh. Dan saya akan kaitkan dengan sains moden. Antara kepercayaan orang-orang Arab dan juga manusia pada zaman itu secara umumnya, mereka percaya bahawa langit yang ada tak jatuh-jatuh sebab ada tiang yang mendukung langit. Mereka kata ada tiang mendukung langit, sebab tu langit tak jatuh-jatuh. Turun ayat Quran, surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat nombor 2, di mana Allah SWT berfirman dan bermaksud bahawa Allah mencipta langit ini tanpa ada sebarang tiang. Tapi saya cuba bayangkan pada zaman itu mereka percaya langit ada tiang. Turun ayat Quran kata langit tak ada tiang. Hari ini kalau kita kata langit tak ada tiang, bagi kita memanglah kita tahu langit tak ada tiang, itu hari ini. Tapi cuba fikirkan 1400 tahun lalu, manusia secara umumnya percaya langit ada tiang. Turun ayat Quran kata langit tak ada tiang. Itu ikut arus ke lawan arus? Dan bila kita nak berlalang ke sungai sebagai contoh, mana yang sedar? Ikut arus ke lawan arus? Lawan arus memang susah. Tapi inilah ayat Quran. Tapi hari ini, bila kita membaca ayat Quran tadi, memang betul langit tak ada tiang. Tepat. Kita ambil beberapa contoh-contoh yang lain. Antara kepercayaan manusia pada zaman itu 1000 tahun yang lalu, bumi ini adalah rata. Itu kepercayaan mereka, bumi ini adalah rata. Sehingga mereka ni kalau jadi pelayar, kadang-kadang takut nak berlayar jauh, takut macam sampai hujung bumi atau hujung meja pun jatuh. Dikatakan pada tahun 1597, Sir Francis Drake adalah manusia pertama yang dikatakan mengelilingi bumi. Tapi ada juga yang mencabar, kata ada yang sebelum tu dan sebagainya. Tapi pendek kata 1597 itu lebih kurang 600 tahun lepas saja baru ada manusia mengelilingi bumi. Dan mungkin lepas itu baru mereka tahu, okey, bumi kita bukannya rata, tapi bumi kita bulat. Dalam Quran diberikan gambaran bumi kita bulat. Contoh dalam surah Az-Zumar, surah nombor 39 ayat nombor 5.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud apabila malam melingkari siang dan siang melingkari malam. Melingkari ini macam kita boleh serban di atas kepada memberikan gambaran bumi kita adalah bulan. Ataupun hari ini kalau kita lihat contohnya surah Luqman, surah nombor 31 ayat nombor 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud apabila malam memasuki siang dan siang memasuki malam, may the night merge with the day and the day merge with the night. Dan merge ini satu proses beransur-ansur, hanya boleh berlaku bila bumi kita bulat. Sebab kalau bumi kita rata, matahari terbit, dia akan berlaku bukan merge, tapi dia akan jadi sudden change. Dan bentuk bumi yang tepat diberikan dalam surah An-Nazi'at, surah 79 ayat nombor 30. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud dan bumi ini dibentukkan sebagai dalhaha. Perkataan dalam Quran adalah dalhaha daripada perkataan duhiyah yang bermaksud telur burung unta, ostrich egg. Hari ini kalau kita tengok telur burung unta, dia bukan bulat macam bola, tidak. Dia bulat bujur. Dan bila kita lihat bentuk bumi kita pada hari ini pun bukan bulat bola, sebenarnya bukan tempat bola, dia bulat bujur sikit. Sebab jejari ke khatulistiwa dengan jejari ke kutub tak sama panjang. Bila dia tak sama panjang, ada beza sedikit, dia adalah bulat bujur sedikit. Itu diberikan gambaran tentang bumi kita. Tetapi Al-Quran adalah mukjizat yang hidup. Kenapa saya kata begini, tuan-tuan? Ini pemahaman saya. Tak kira kita ni hidup dalam zaman mana pun, bila kita baca Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran tepat 100%. Kita ambil contoh pasal bentuk bumi tadi. Kalau 1000 tahun lalu, manusia, pemahaman manusia pada zaman itu, bumi adalah rata. Bila mereka baca Al-Quran, mereka akan memahami Al-Quran menyebut bumi adalah rata dan dijadikan bumi ini sebagai satu hamparan kapet. So mereka bila baca Al-Quran, mereka dapat gambaran bumi adalah rata. Hari ini pengetahuan kita bertambah. Kita tahu bumi bukan rata, tetapi bumi adalah bulat. Dan hari ini bila kita membaca Al-Quran, kita akan memahami Al-Quran mengatakan bumi adalah bulat. Boleh faham maksud saya? Sebab satu perkataan bahasa Arab boleh ada banyak makna di dalamnya. Contoh-contoh saya berikan tadi, kita boleh tafsirkan bumi adalah bulat. Ada yang pernah berkata, tapi ayat Quran kan kata bumi ini sebagai hamparan, rata, macam kapet. Saya kata bila sebut sebagai hamparan tak semestinya rata. Contoh, boleh tak kita letak hamparan permainan di kapet di atas tanggul? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Tangga tu rata ke? Tak. Kalau ada satu bola yang besar, boleh tak kita tutup bola tu dengan hamparan? Boleh tak kita letak kapet pada bola yang besar? Boleh. Dan mungkin, saya cakap mungkin 50 tahun akan datang, apa yang kita faham hari ini berbeza 50 tahun akan datang. Dan pada zaman itu, bila mereka membaca Al-Quran, mereka akan membaca Al-Quran memang tepat dengan pengetahuan yang ada pada zaman itu. So bagi saya, ini personal. Bagi saya, Al-Quran adalah mukjizat yang hidup. Perfect. Kalau kita nak ceritakan, masa pun tak banyak. Kita ambil contoh. Saya bagi contoh saja. Saya tak boleh nak pergi detail, tapi saya bagi contoh-contoh saja. Gunung ganang menstabilkan bumi kita. Ini sains kata hari ini. Dalam Quran dah sebut dah. Dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 31. Gunung ganang menstabilkan bumi kita. Hari ini geologis mengatakan gunung ganang ini berfungsi seperti pasak. Ini geologis kata ya. The mountains are like packs, macam pasak. Dan dalam Quran, surah An-Naba, surah 78, ayat 6 dan 7 menyebut gunung ganang adalah seperti pasak.
dalam Quran sebut. Kalau kita nak ambil contoh apa? Okey, kita ambil contoh tentang lebah. Madu lebah ni ada khasiat. Hari ni kita tahu dalam perubatan, kita tahu madu lebah ni ada macam-macam khasiat perubatan. Disebut perkara ini dalam surah Nahl, surah nombor 16 ayat nombor 69. Hari ini kita tahu pada kulit kita ada deria rasa sakit. Dan dalam Al-Quran surah An-Nisa surah nombor 4 ayat nombor 56 memberikan gambaran bahawa pada kulit kita ada deria rasa sakit. Disebut dalam Al-Quran apabila kita mati dan bila dicampak dalam neraka, na'udzubillah, bila dicampak dalam neraka, kulit kita akan hangus terbakar, dan bila kulit kita sudah hangus dibakar, maka akan diganti dengan satu kulit yang baru, dan hangus terbakar diganti dengan kulit yang baru. Itu memberikan indication bahawa pada kulit kita ada deria rasa sakit, pain receptor. Kita nak sebut tentang apa? Astrofizik sebagai contoh. Kita sebut tentang astronomi. Hari ini kita tahu alam semesta kita bukannya statik. Alam kita sedang berkembang. Disebut dalam Al-Quran tentang alam ni berkembang. Surah Zariyat surah 51 ayat 47. Big Bang disebut dalam Quran, Big Bang. Dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat nombor 30. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahawa langit dan bumi adalah tercantum dan kami membelahnya? Dan hari ini bila kita baca tentang astrofizik menyebut bahawa langit dan bumi ini semuanya adalah the point of singularity. Daripada satu titik singularity di mana ia semuanya adalah bersama. Dan dalam astrofizik mengatakan pada point of singularity, time does not exist, matter does not exist, space does not exist. Pada titik singularity, masa tidak wujud, ruang kosong pun tak wujud, jirim tak wujud. Maka seluruh alam ini terjadi daripada tiada apa-apa. Dalam surah Al-An'am surah nombor 6 ayat nombor 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bermaksud yang Allah jadikan langit dan bumi ini daripada tiada apa-apa. He is the originator of the heaven and earth. Heaven and earth is created from nothing. Ayat apa lagi kita nak sebut? Dua lautan yang bertemu tapi tidak boleh bercampur, seolah-olah ada sepadan. Tak ada dinding. Kalau kita berenang boleh je kita berenang, tapi lautan ini tak boleh bercampur. Ini disebut di dalam surah Ar-Rahman surah 55 ayat 19 dan 20. Setiap benda dicipta dalam keadaan berpasangan. Ini disebut dalam surah Yasin surah 36 ayat nombor 36. Disebut juga dalam surah Zariyat surah 51 ayat nombor 49. Setiap benda yang dicipta adalah dicipta berpasang-pasangan. Apa lagi yang kita nak sebut? Dalam ayat dalam Quran ini beratus-ratus ayat. Kalau ikut menurut Dr. Zakir Naik, lebih dari 1000 ayat menyebut tentang penemuan-penemuan sains moden. Tuan-tuan dan puan, saya lihat masa tak banyak. Saya nak bagi satu contoh dia. Saya sendiri dalam memeluk Islam lebih kurang dalam 26 tahun yang lepas, dan apa yang meyakinkan saya Islam adalah agama benar, first turning point Suratul Ikhlas surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad, tentang Allah SWT. Itu my first turning point. Tapi yang buat saya yakin, 100% yakin, tak ada keraguan langsung, adalah ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Satu ayat saja, iaitu tentang embryologi, kejadian embrio, janin dalam perut ibu dan rahim. Dalam surah Mu'minun surah nombor 23 ayat nombor 14. Ini sisi pengalaman saya, tuan-tuan. Waktu itu
Saya dah baca suratul Ikhlas, saya tahu suratul Ikhlas, saya tahu Islam benar, saya tahu Allah tu Tuhan saya tahu. Tapi pada waktu yang sama, mak bapak saya ugut mereka akan bunuh diri kalau saya masuk Islam. Dan saya berada dalam keadaan dilema. Kalau masuk Islam, mak bapak bunuh diri. Tapi kalau tak masuk Islam, saya kafir. Kalau mati, saya masuk neraka. Kalau tak masuk Islam, saya syirik kepada Allah SWT. Sebab dah faham. Tapi kalau masuk Islam, mak bapak bunuh diri. Dalam keadaan begitu, Allah buka jalan. Saya jumpa satu buku kecil tentang Al-Quran and Science Model. Sebab tu bila cerita tentang Al-Quran and Science Model, memberi kesan kepada saya. Dia sangat dekat dengan hati saya, tuan-tuan. Meyakinkan saya Islam agama benar. Dan satu ayat, walaupun ada beratus-ratus ayat saya cerita tadi, satu ayat saja sudah cukup meyakinkan saya Islam adalah agama yang benar. Iaitu surah Mukminun surah 3 ayat 14, di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud daripada air mani, daripada sperma ia menjadi alaqah, daripada alaqah ia menjadi mudghah, dan kemudian tumbuhlah izam dan dibungkus dengan laham. So step-step dia daripada air mani, first step adalah alaqah, step kedua mudghah, step ketiga adalah izam, iaitu tulang-tulang, dan dibungkus dengan laham, dengan daging. Tuan-tuan dan puan, bila saya buat lebih banyak kajian tentang ini, saya dapati ada seorang profesor, Dr. Kidmore. Kalau zaman dulu, dalam tahun 70-an, 80-an begitu, dia merupakan pakar. Okey, pakar dalam embryologi. Dan dia merupakan ketua Jabatan Anatomi di University of Toronto, Canada. Ada beberapa orang pelajar-pelajar Islam memberikan dia ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang diterjemah yang berkaitan dengan embryologi. Dan dia adalah pakar embryologi pada zaman itu. Dan bila dia buat kajian, jawapannya dia bagi ialah dia kata, kebanyakan ayat-ayat Quran dan hadis ini adalah selari dengan penemuan sains. Namun begitu, ada beberapa ayat saya tak boleh kata betul ataupun salah, sebab sains pada waktu itu belum sampai ke tahap itu. Salah satu daripada ayat adalah Mukminun ayat 14. Maka dikaji. Pada zaman itu digunakan mikroskop kuasa tinggi. Dikaji tentang embrio tadi. Dan dia dapati bentuk embrio manusia adalah serupa dengan lintah. Alaqah dalam bahasa Arab boleh bererti lintah. Alaqah juga boleh bererti segumpal darah. Dan memang betul, embrio pada peringkat awal macam segumpal darah. Alaqah juga boleh bererti sesuatu yang berpaut. Dan embrio tadi pada peringkat awal berpaut pada dinding rahim ibunya. Maka perkataan alaqah yang digunakan dalam Quran begitu tepat sekali. Dan daripada alaqah ia menjadi mudghah. Mudghah dalam bahasa Arab bererti seketul daging yang ada bekas gigitan pada dia. Maka Profesor Dr. Kidmore mengambil chewing gum. Dia gigit chewing gum tadi, bekas gigitan pada chewing gum. Dia lihat embrio tadi, when the somites are being formed, bila tulang-tulang belakang mula terbentuk, bentuknya adalah serupa dengan bekas gigitan pada chewing gum. Exactly the same. Serupa. Maka dalam Quran bila sebut mudghah memang tepat istilah yang digunakan. Dan kemudian tumbuhlah izam, tulang-tulang, dan dibungkus dengan laham, daging. Pada waktu itu saintis mengatakan salah. Saintis kata salah. Dia kata daging dulu baru tulang. Maka dikaji. Bila dikaji didapati memang betul tulang dibentuk dulu baru daging. Saya pernah berceramah berpuluh-puluh kali, mungkin beratus kali topik ini. Dan 2 kali saya pernah jumpa dengan ahli embryologi. Yang pertama tu saya masih ingat lagi kejadian, lebih kurang dalam dekat-dekat 20 tahun lepas. Dekat-dekat 20 tahun lepas dekat UIA Kuantan. Okey, habis saya bagi tahu ada seorang profesor Afrika, dia badan besar dengan suara besar. Dia datang kepada saya, dia kata, I am the professor of embryology. I want to tell you something. Saya pun jadi gabra sebab saya bukan saintis. Gempak je lebih.
Waktu dia kata, when the Quran says, dia dengar Quran say betul, not I say, Quran say. Dia kata when the Quran say that the bones are formed first and then the flesh, the Quran is right. And I am the professor of embryology, I'm telling you this. Subhanallah. Saya jadi yakin pada waktu itu. Lepas tu saya tanya dia, berapa lama ya tulang terbentuk baru daging? Dia kata dalam 2-3 hari. Baru-baru ni, dalam 2-3 tahun lepas, saya jumpa seorang lagi pakar embryologi. Saya tanya dia balik, dia kata memang betul Quran. Quran cakap betul. Tulang dulu, baru daging. Saya tanya berapa lama? Dia kata lebih kurang 48 jam. Dalam 2 hari. Subhanallah, tulang terbentuk dulu, baru daging terbentuk. Dan aturan yang ada dalam Quran tepat sekali. Pada waktu itu, ini saya cerita sebelum masuk Islam ya. Yang tadi cerita proses itu dah masuk Islam dah berceramah dah. Ini saya kembali kepada sebelum masuk Islam. Bila saya baca buku tentang Quran dan sains, dalam tu dia sebut satu persatu dengan Profesor Kingmo semua. Saya fikir ada 2 kemungkinan. Sebab mustahil Nabi Muhammad boleh tahu perkara-perkara begini. Ada orang kata Nabi Muhammad, dia tengok ada perempuan mengandung, dia pergi potong perut, dia nampak benda ni. Tak ada. Ini proses mana boleh potong-potong. Dah potong perut, matilah orang tu. Dan wanita pun pada peringkat awal dia mengandung, dia pun tak tahu dia mengandung. Period tak keluar. Mengandung ke? Sekarang kita boleh test. Ini saya bagi contoh. Maka pada waktu tu saya berfikir ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang Al-Quran daripada Allah SWT. Kemungkinan kedua, Al-Quran tiru kitab lain dan kitab itu daripada Allah SWT. Dan bila saya kaji secara lebih mendalam lagi, tak ada satu pun kitab sebelum Al-Quran. Tak ada satu pun kitab daripada tamadun Yunani ke, daripada kitab-kitab agama lain ke, tak ada satu pun kitab menyebut tentang embryologi secara tepat macam Al-Quran. Tak ada. Menyebut tentang embryologi ada, tapi banyak masalah. Dari segi fakta dia banyak kesilapan. Tapi macam Al-Quran tak ada satu pun. Maka kesimpulan yang saya dapat pada waktu itu, saya yakin Al-Quran adalah daripada Allah SWT. Ada orang kita bagi dia 100 ayat mukjizat Al-Quran, dia masih lagi tak mau beriman. Tapi ada orang kita bagi dia 10 ayat, dia sudah beriman. Kalau macam saya, contoh saya, 1 ayat saja, 1 ayat tentang embryologi, 1 ayat je, saya dah yakin. Dan 26 tahun yang lepas saya mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, macam saya sebagai contoh, belajar dalam sekolah moden, belajar sains dan sebagainya, kami telah pun diajar bahawa sainslah yang menjadi kriteria untuk kita nak mengkaji apa yang betul, apa yang salah, apa yang betul, apa yang salah. Sains dilihat sebagai kayu ukur. Dan bila saya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, Al-Quran melampaui sains. Sebab Al-Quran dah sebut benda-benda ni 1400 tahun yang lalu. Sains yang kita cakap baru je, baru 30 tahun, baru 50 tahun, baru 100 tahun menyebut benda-benda ni. Quran telah melampaui sains. Habis tu? Okey, sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, penafian sekali lagi, Al-Quran bukan buku sains moden. Tetapi dalam Al-Quran ada mengandungi ayat-ayat berkaitan dengan sains. Dan ada antara ayat-ayat ini ambiguous. Maksudnya sama-sama. Maksudnya boleh ditafsir seperti itu dan boleh ditafsir seperti yang lain. Ada ayat-ayat macam tu. Tetapi ada juga ayat-ayat yang agak spesifik. Macam embryologi saya bagi tadi, agak spesifik. Daripada alaqah menjadi mudghah, kemudian tumbuhlah izah dan dibungkus dengan laham, agak spesifik. Habis itu, clear ke tuan-tuan dan puan-puan? So macam saya, macam hari Isnin ni pun saya ada satu kes istitabah, kaunseling kes murtad, dan di bawah jabatan mufti bila disekutuan sebagai itu. So kadang-kadang bila orang nak murtad daripada Islam atau kita dakwah dengan non-Muslim, ayat-ayat sains ini banyak membantu kita.
untuk membuka pemikiran mereka bahawa Al-Quran ini bukanlah ciptaan manusia semata-mata, tapi Al-Quran ini adalah benar-benar daripada Allah SWT. Baik, tuan-tuan dan puan, nak cerita pasal Quran dan sains ni banyak. Cuma malam ni saya tak rasa puas. Sebab biasanya kalau saya cerita tentang Quran dan sains, saya guna PowerPoint, saya guna slide, tunjuk gambar-gambar. Bila kita dapat gambar-gambar, baru kita nampak benda tu. Tapi malam ni saya tak guna slide, tak guna apa-apa. Maka tuan-tuan dan puan-puan nak kena mainkan PowerPoint tadi atau gambar itu dalam fikiran masing-masing. Boleh faham? Okey. Topik ini ada sambungan. Topik pada malam ni Al-Quran dan penemuan sains moden. Pada bulan depan insya-Allah, topik yang kita nak bincangkan adalah sains moden membuktikan kewujudan Tuhan. Itu topik kita. Sebab selalu orang cakap dengan saya, ini termasuk saya sebelum masuk Islam, kononnya sains kata Tuhan tak wujud. Biasa dengar tak? Kalau kita percaya kepada sains, kita tak boleh terima Tuhan. Sebab sains kata Tuhan tidak wujud. Sound familiar? Dan orang yang percaya kepada sains, dia takkan percaya Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan, dia tak saintifik. Tetapi subhanallah, bulan depan kita nak bincang bagaimana sains hari ini membuktikan kewujudan Tuhan. Dan apa yang kita nak kupas adalah tentang evolution theory ataupun Darwinism. Kita nak bincang tentang general theory of relativity daripada Einstein, itu kajian tentang gravity. Bagaimana ia memberikan indirect proof God exists. Dan kalau masa mengizinkan, kita cerita juga tentang special theory of relativity, a study of electromagnetic radiation. Bagaimana tentang photons atau electromagnetic radiation membuktikan direct proof God exists. Tapi biasanya topik-topik ini kita ambil satu hari, pagi sampai petang. Tapi dalam bulan depan, macam slot yang ada sekarang ni, dalam 40 minit, saya cuba bagi ringkasan dia. Saya berikan ringkasan dia, bagaimana dengan evolution theory membuktikan Tuhan wujud. General theory of relativity, God exists. Special theory of relativity, a study of photons, electromagnetic radiation, God exists. Dan juga intelligent design, God exists. Dan bila kita mengkaji sains hari ini, sains semakin membuktikan kewujudan Tuhan dan bukan sebaliknya. Dan ada antara penemuan-penemuan ini, saya pernah berjumpa dengan orang-orang etis yang betul-betul etis. Termasuk yang satu yang memberikan kesan pada saya semasa saya berada di New Zealand. Semasa di New Zealand, kita berdialog dengan seorang etis dalam sejam lebih. Lepas tu saya berikan dia satu sebab saya bukan saintis. Saya bagi dia poin-poin fakta-fakta dia, dan dia mengatakan fakta-fakta yang diberikan ni adalah memang valid dan boleh digunakan. Dan itu pada bulan depan insya-Allah. Jadi setakat ini saja masa mengizinkan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dan ada rezeki kita jumpa di bulan depan. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas ni saya ada satu program lain. Saya minta izinnya tidak solat Isyak bersama-sama ya. Terima kasih ya. Okey. So kita jumpa lagi pada masa yang akan datang insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan.